warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Sekolah Rendah Islam Al-Star tahun 4 bagi sesi 2021. Bertemu lagi kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Okey, untuk hari ini masih lagi dalam unit 1 iaitu keselamatan bengkel. Ini adalah bahagian yang terakhir bagi unit 1. Okey, sebelum meneruskan pembelajaran, marilah sama-sama kita melihat standard kandungan dan juga standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan pada hari ini ialah 1.1 iaitu amalan keselamatan, dan juga standard pembelajaran 1.1.4 membincangkan amalan keselamatan di bengkel, iaitu kebersihan bengkel dan juga penyelenggaraan peralatan. Seterusnya 1.1.5 merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Murid-murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 11 dan juga 12. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Amalan keselamatan bengkel. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atur perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Jadi yang pertama, susun atur dan kebersihan. Di sini murid-murid boleh lihat contoh bengkel yang tersusun. Kamu boleh tengok dalam gambar ni keadaan kerusi yang tersusun, keadaan meja yang bersih dan juga bengkel yang bersih. Okey, dan juga yang kedua, penyimpanan dan penyelenggaraan bengkel. Ini adalah contoh penyimpanan alatan di tempat yang selamat. Okey, seterusnya contoh penyelenggaraan alatan. Okey, ini adalah cara untuk menyelenggara alatan iaitu gunting. Jadi kaedah yang pertama, bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Jadi reja kain ini bermaksud serpihan kain. Kamu boleh ambil reja kain ataupun berus yang sesuai. Cuci gunting tersebut sehingga bersih. Dan kaedah yang kedua iaitu titiskan minyak. Ini bertujuan bagi mengelakkan gunting tersebut daripada berkarat. Ini adalah contoh penyelenggaraan alatan. Yang kedua iaitu papan kekunci. Kaedah yang pertama, bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Okey, kamu boleh lihat dalam gambar ni, dia gunakan penyedut habuk kecil untuk bersihkan habuk-habuk di celah-celah papan kunci tersebut. Kemudian kaedah yang kedua, lap papan kunci menggunakan kain lembut yang lembap. Ini bagi tujuan untuk membersihkan lagi ruang-ruang di celah-celah papan kunci tersebut. Okey, seterusnya, jika mengabaikan amalan keselamatan, ini adalah kesan-kesan mengabaikan peraturan keselamatan di dalam bengkel. Kamu boleh tengok jadual yang Ustaz paparkan ni. Ini ada punca dan juga kesan apabila kita mengabaikan peraturan keselamatan di dalam bengkel. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Kesannya adalah boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Jadi kalau kamu masuk bengkel tanpa kebenaran guru tak ada, boleh berlaku kecederaan dan juga kehilangan barang. Okey, punca yang kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Kesannya adalah ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Dan punca yang ketiga, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Kesannya ialah tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan yang tidak cukup. Jadi bila kita nak buat projek, perlukan pencahayaan yang cukup. Kalau tak nampak, susah kita nak buat projek, terutamanya bila guna alatan yang tajam dan juga bahan yang berbahaya. Dan yang keempat, punca yang keempat, menggunakan bahan tanpa berhemah. Jadi kesannya adalah boleh berlaku pembaziran. Jadi kalau kita nak elak pembaziran, perlulah gunakan bahan dengan cara yang berhemah. Okey, apakah yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi? Berikan pendapat anda. Okey, ini ada gambar iaitu situasi. Kita tengok situasi yang pertama.
minyak atau air tumpah di atas lantai. Okey, ini boleh menyebabkan licin. Bila minyak atau air tumpah atas lantai boleh menyebabkan licin dan murid-murid boleh terjatuh. Jadi kalau nak elak kemalangan seperti ini, kita perlulah lap dengan segera apabila ada bahan yang tertumpah. Okay, situasi yang kedua, berlari sambil membawa alatan. Okey, kamu boleh tengok dalam gambar ni, murid perempuan ni bawa alatan, iaitu alatan yang tajam dan berlari. Jadi situasi macam ni tidak boleh berlaku dalam bengkel. Ini amat berbahaya apabila murid membawa alatan yang tajam, terutamanya sambil berlari di dalam bengkel. Jadi boleh menyebabkan kemalangan. Jadi bila perempuan ni membawa alatan tersebut, terutamanya alatan tajam, boleh terjatuh dan juga boleh tercucuk murid yang lain. Okay, seterusnya, situasi yang ketiga, bermain dan bergurau. Ini juga pelajar-pelajar perlu elakkan ketika berada dalam bengkel untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan, terutamanya dalam bengkel mempunyai alatan-alatan yang tajam dan juga bahan yang mudah terbakar. Okay, seterusnya, yang keempat, menggunakan alatan yang rosak. Murid-murid perlulah mengelakkan daripada menggunakan alatan yang rosak bagi mengelakkan daripada berlaku perkara yang tidak diingini. Jadi kesimpulannya, pelajar-pelajar perlulah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan apabila berada di dalam bengkel bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk tajuk baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.